Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita sedang menunggu tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan boleh masuk. Muhammad Yusuf, Cikgu Yusuf awal hari ini. Masya Allah, Barakallah fi Nubli. Masya Allah, Muhammad Uzi Ismail, Jeff, Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan boleh masuk. Ini kita hari raya keempat, Masya Allah, 4 Syawal. Kita pada pagi ini boleh terus amalkan, niat untuk amalkan dan sampaikan dengan tuan-tuan. Terus tekan butang share tu, supaya apa, dengan niat untuk kita simpan tu, dan kita boleh sampaikan kepada saudara kita dan kita amalkan. Kita boleh sampaikan dan kita amalkan. Syah Alam Maulana, Syah Alam pun dah sampai daripada Singapura. Masya Allah. Muhammad Zamri Ibrahim, Masya Allah. Umi Fakaria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Talib bin Ramli, Masya Allah. Waalaikumsalam. Al-Fakir Cerasi, Muda Fazli, dari Puchong, Australia. Puchong tapi Australia. Dari Puchong, Australia. Dari Puchong, Australia. Orang Puchong tapi di Australia kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nah, Adib AC, Masya Allah. Abdul Aziz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majadha, amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan semua, Muhammad Adha sudah masuk, Abdul Ghaffar, Tanah Merah jelas, Masya Allah. Hari ini saya terlupa nak tanya, sebab kita orang warga madrasah, warga sekolah ni taklah lagi sekolah, masih PKPB. So adakah tuan-tuan sudah bekerja gini untuk pekerja-pekerja swasta dan pekerja-pekerjaan awam? Masih bekerja tak hari ini ataupun tak lagi bekerja? Saya tak tahu sampai bila cuti tuan-tuan. PKPB ni memanglah PKPB ni masih berjalan sampai 9 hari bulan ni. Masya Allah. Tak apa, kita teruskan pengajian kita kepada bab yang kedua. Bab pertama di dalam Kitabul Iman, dalam bab yang pertama, iaitu bab dosa-dosa besar. Pada muka surat 263, pada muka surat 263, muka surat 261, dia 261 habisnya Kitabul Iman, hadis yang ke-48 bracket 47. Dan 262 tu dia kosong, tempat kosong, sebab saya nak mulakan bab, saya mula sebelah kanan. Sebab tu tuan-tuan akan nampak satu ruang kosong di situ,
iaitu swasta cuti lagi, esok saya start kerja. Masya Allah, ada orang dah mula kerja esok. Masya Allah, kita berada di 263 semalam. Kita dah tutup pendaftaran kita. Nanti saya tak update lagi yang latest tu, tentang daurah kita, insya-Allah. Mungkin ada satu orang tu purchase, orang dua tu, tengok macam mana, insya-Allah. Hari ni saya update kan, insya-Allah kita akan mulakan nanti. Ya, kita berada di pada muka surat 263. Dia tulis itu, Bismillahirrahmanirrahim, Babul Kabair wa Alamatin Nifaq. Bab dosa-dosa besar. Al-Kabair tu maksudnya dosa-dosa besar. Dan Alamatin Nifaq, alamat tu juga plural, iaitu tanda-tanda munafik. Alamat munafik, saya pun tulis itu juga alamat munafik. Alamat munafik ni tanda-tanda munafik lah. Alamat ni, apa alamat dia, apa tanda dia, begitu. Apa alamat dia, apa tanda dia. Muhammad Nur Hafiz. Saya rasa bekas pelajar saya ni, Muhammad Nur Hafiz ni. Okey. Ya, penerangan. Jadi tanda sebelum kita masuk kepada hadisnya, kita kena nak definasi sedikitlah mengenai tajuk ni, penerangan sedikit mengenai tajuk ini, iaitu bab dosa-dosa besar dan tanda-tanda munafik. Tanda-tanda munafik. Bab pertama di dalam Kitabul Iman. Khair. Dalam Kitabul Iman sebelum ini, mana sebelum yang kita belajar ni semua Kitabul Iman mengenai hadis-hadis yang dimuatkan di situ sebanyak 47 hadis. Campur dengan satu hadis asad, hadis yang pertama, jadi 48 hadis lah. Tuan-tuan belajar, masya-Allah. Kitabul Iman sebelum ini dinyatakan hadis-hadis berkenaan dengan iman, hadis-hadis yang bersangkut paut dengan iman. Selepasnya di bawah hadis-hadis yang menerangkan perkara bersalahan dengan iman. Sebab apa? Ini oleh kerana tu'raful asya' bi azdadiha. Apabila kita nak mengenali sesuatu, maka kita tahu lawan dia, kita tahu opposite dia, kita tahu lawan dia. Supaya apa? Supaya kita dapat hindarkan daripada perkara yang bertentangan tadi. Sebab perkara bertentangan tadilah yang akan merosakkan perkara tersebut. Jadi iman yang boleh menjamin kita insya-Allah akan ke syurga. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara yang mana boleh merosakkan iman, boleh melunturkan iman. Jadi apa yang boleh melunturkan iman? Iaitu dosa-dosa. Jadi kita kena tahu perintah juga dan kita kena tahu larangan. Jadi sebab perintah-perintah Allah ni dua. Satu dalam bentuk perintah, satu dalam bentuk hukum. Kita panggil dia amar. Amar ni satu bentuk, amar tu satu perintah dalam bentuk ma'ruf, dalam bentuk hukum, perkara-perkara yang baik. Kita panggil dia ma'rufat, perkara-perkara yang baik. Satu lagi perintah juga, amar ni, satu perintah al-amr ni ialah dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. Jadi kita kena tahu apa itu ma'rufat, iaitu perintah-perintah suruhan, dan apakah itu perintah-perintah larangan, iaitu manhiyat ataupun manhiyat, perintah yang ditegah, matruqat, perintah-perintah yang perlu ditinggalkan. Jadi di sini terus musannif, muhaddisin dan kebanyakannya pengarang dan kebanyakannya muhaddisin di dalam mula-mula sekali untuk kita bentuk iman, maka dia bentuknya Kitabul Iman. Kitabul Iman, hadis-hadis yang akan dimuatkan di dalam Kitabul Iman ni, hadis-hadis macam mana nak pelihara iman, macam-macam nak create iman, untuk kuatkan iman, untuk naikkan iman, untuk selamatkan iman, untuk defendkan iman. Apakah amalan-amalan yang membolehkan kita untuk menaikkan iman. Jadi sebab itu dan selepas itu pengarang akan membawa satu bab kebiasaannya, iaitu perkara yang bertentangan dengan hadis tersebut, perkara yang bertentangan dengan tajuk tadi. Sebab apa?
Misalnya dosa. Dosa ini sesuatu yang bertentangan dengan iman. Jadi kalau kita buat dosa, maka iman kita akan luntur. Wa'yazubillah, iman mungkin akan tercabut dengan sebab dosa-dosa tadi. Jadi sebab itu perlu kita tahu. Dan untuk apa kita tahu? Supaya kita dapat hindarkan. Dan apabila kita dapat hindarkan, maka kita boleh menyelamatkan iman kita tadi. Begitu. Jadi sebab itu bila kita nak tahu, dia setiap perkara tu dia ada lawan dia. Dia panggil ada opposite dia. Jadi sebab itu dalam kaedah bahasa Arab dipanggil tu'raful asya', mengenali sesuatu itu dikenali. Al-asya' itu sesuatu lah. Sesuatu itu dikenali bi azdadiha, dengan mengenali lawannya. Zid ni benda yang bertentangan. Azdad ni jamak lah, sebab tu dia bawa dengan al-asya' tu jamak, maka al-azdad juga dengan jamak. Jadi mengenai lawannya. Oleh yang demikian, bab ini dibawa sebagai bab yang bertentangan dengan bab sebelumnya. Bab ni maksudnya kitab lah sebelumnya. Ini kerana mengetahui sesuatu yang bertentangan menyebabkan kita mendapat kefahaman yang lebih baik lagi. Maknanya kita dah tahu dah benda-benda yang baik, benda-benda amar, perintah-perintah benda pula kita gunakan amar lah, perintah-perintah yang baik, iaitu iman. Dan perlu kita tahu apakah perkara-perkara, perintah-perintah yang boleh melunturkan iman dari sudut manhiyat, larangan, dan dari sudut matruqat, iaitu perkara yang perlu ditinggalkan. Perkara yang bersalahan dengan iman ialah dosa. Yang bersalahan dengan iman tu apa dia? Yang bersalahan dengan iman tu ialah dosa. Dosalah yang akan melunturkan iman. Jadi ramai para muhaddisin dan kebanyakan para muhaddisin dalam kitab mereka membawa bab kabair, bab dosa-dosa besar selepas bab iman. Selepas iman, kebanyakan musannif dia menyusun ini, dia bawa kitab babul kabair. Hendaklah kita menyelamatkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa itu. Jadi bila kita dah tahu dah perkara yang bertentangan, maka kita pun boleh selamatkan kita. Ada orang dia buat tu sebab dia tak tahu. Dia buat sebab dia tak tahu. Saya terbuat sebab dia tak tahu. Okey, mungkin kali pertama dengan sebab dia tak tahu tu dimaafkan. Tetapi kali kedua dia tidak boleh dimaafkan. Sebab apa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala reason yang dia tak tahu, dia kata saya tak tahulah, sebab tu saya tak buat. So reason itu, sebab itu, reason itu, dalil yang mengatakan dia tak tahu itu bukan satu keuzuran. Bukan satu apa? Bukan satu keuzuran. Bukan nak lepaskan dia daripada perintah tadi. Sebab dia tak tahu, dia terlepas. Mungkin kalau dia di dunia ni, mungkin kali pertama dia terlepaslah. Tetapi pro dan kontra, ya betul, pro dan kontra, perlu kita tahu pro dia, perlu kita tahu kontra dia. Okey. Jadi kalau dia tak tahu, dia kata dia reason tak tahu itu dia tidak membolehkan seorang itu mendapat kelepasan, iaitu mendapat keuzuran daripada melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Maka dosa terbahagi kepada dua. Jadi ulama menulis dosa ini terbahagi kepada dua. Dia ada dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Sebahagian ulama berpendapat tiada dosa kecil. Jadi golongan kedua, golongan sebahagian ni sedikitlah. Ini bukan pendapat jamhur lah, bukan pendapat sepakat ulama-ulama jamhur. Jadi jamhur ni jamhuriyah lah, tempat berkumpulnya ulama-ulama. Jadi ada sebahagian kata tak ada, dosa ni dia tak ada kecil, tak ada besar, dosa ni semua besar. Teruklah kalau macam tu. Alhamdulillah, ulama-ulama jamhur, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada dosa kecil dan ada dosa besar. Okey, bagi mereka ulama-ulama yang berpandangan
bahawa adanya dosa kecil tak ada, dosa besar sahaja. Dari sudut mana? Sebab itu kita katakan, bila satu orang tadi, bila seseorang atau satu-satu kaum atau satu-satu puak, dia bertentangan dengan puak lain, atau seseorang tadi pendapat dia bertentangan dengan puak lain, dengan pendapat orang lain, maka kenapa dia bertentangan? Mesti dia ada dalil, mesti dia ada hujah dia, mesti dia ada sebab dia. Dia akan menunjukkan sebab, atau menunjukkan dalil, atau menunjukkan hujah. Sama saja. Hujah, sebab, dalil ni serupa saja. Makna dia satu saja. Tiga bahasa, tiga perkataan yang berbeza, tapi dipanggil makna mutaradif, makna sama. Dia panggil, ada juga dalam bahasa Arab lafaz yang berbeza, lafaz mutaradif, makna sama. Lafaz mutaradif, bersalahan satu sama lain, tapi makna wahid. Katakan mustarak, satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Lalu lafaz mutaradif pula, satu perkataan, satu lafaz punya banyak makna, itu dipanggil lafaz mustarak. Lafaz mutaradif ni, satu lafaz banyak perkataan, dia banyak lafaz-lafaz dia, tapi makna sama je lah. Sebab, dalil, hujah. Sebab tu illah lah. Illah, sebab tu jadi illah, sebab, dalil, hujah. Benda tu makna wahid, makna yang satu. Alfaz mutaradif, maknanya satu. Okey. Semua dosa dikira sebagai dosa besar atas dasar, tu atas sudut mana? Iktibar tu sudutlah, dari sudut mana? Maksiatullah, kerana memaksiati Allah, kerana mengingkari Allah, iaitu perbuatan mengingkari Allah. Atas dasar mengingkar Allah ni tak kira lah, dia langgar saja perintah, hentam sajalah belalang, dia langgar saja perintah, maka dia dikira dosa besar. Atas dasar mengingkari perintah, kesemua dosa dikira dosa besar. Jadi ulama yang mengatakan tak ada dosa kecil. Dosa terbahagi, jamhur ulama berpendapat, jadi sepakat ulama berpendapat bahawa ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi macam mana untuk kita mengenali dosa besar? Macam mana untuk kita mengenali dosa itu kecil? Dosa itu ni dikira dosa besar, ni dikira dosa kecil. Jadi macam mana nak bezakan? Begitu. Iaitu mengenai dosa-dosa. Iaitu jamhur ulama. Jadi satu perbuatan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Perbuatan dosa itu disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan perbuatan itu ada satu ancaman. Satu ancaman. Kalau buat, dia kena dapat denda macam ni. Dia kena dapat hukuman macam ni. Maknanya ancaman yang disebut khusus. Ancaman yang disebut khusus balasannya. Perbuatan ni zina. Zina. Kalau yang sudah suami isteri, yang sudah muhsan dan muhsanah, muhsan dan muhsanah, yang sudah kahwin, lelaki yang sudah kahwin, wanita yang sudah kahwin, bila berzina, apa ancaman dia? Farjamuhuma, maka rejamlah mereka berdua jika sabit kesalahan. Kesalahan itu sabit daripada dua keadaan. Satu, pengakuan yang dibuat oleh pelaku. Kedua, saksi yang memberi penyaksian. Dan kalau saksi zina ni, mesti ada 4 orang adil dalam memberi saksi. Bersepakat untuk memberi saksi. Dia kata, saya lihat perbuatan itu. Perbuatan zina tadi, saya lihat perbuatan tersebut. Jika salah seorang daripada 4 saksi tadi menarik diri, maka tak cukuplah saksi. Maka apabila tak cukup saksi,
orang yang mendakwa tadi akan dikenakan hukuman haddu qazaf. Haddu qazaf maksudnya dia akan dikenakan hukuman balas. Kau nak jadi saksi tapi saksi tak cukup. 4 orang datang memang dah cukup, tapi seorang tarik diri, maka tak cukup dalil tadi. Bila dalil tak cukup, orang yang mendakwa tadi menuduh orang dengan dakwaan bahawa orang itu berzina, maka dia akan dikenakan hukuman haddu qazaf. Sebagaimana peristiwa yang saya telah ceritakan tentang fitnah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, oleh kerana Al-Quran telah menjelaskan pembersihan Sayyidatuna Aisyah, maka orang yang mendakwa, yang membuat mendakwa, terutama orang munafik lah, iaitu ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Allah Ta'ala telah bersihkan Sayyidatuna Aisyah, maka 3 orang beriman telah dikenakan hukuman haddu qazaf, iaitu 80 rotan. Jadi kalau nak jadi saksi pun, kalau tak cukup, kena rotan. Begitu. Maksudnya, dia tak boleh menuduh sebarangan lah. Supaya perkara ini tidak dituduh sebarangan. Kadang-kadang ada orang dianyanya dengan dituduh sebarangan, dengan dibawanya saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang dusta. Begitu. Khair. Iaitu balasan yang tertentu. Tadilah macam rejam, balasan-balasan yang tertentu, ataupun rotan, 100 rotan bagi yang sebelum berkahwin, atau laknat Allah terhadap perbuatan tadi, atau perbuatan yang dilakukan itu mendatangkan laknat Allah. Sebab kita dah beritahu dah, laknat Allah ni kita tak boleh melaknat sesiapa sahaja. Kita tak boleh melaknat secara umum. Laknat sama ada pada orang kafir, kita dah belajar, atau pada orang Islam. Kenapa kita tak boleh laknat? Laknat itu apa? Laknat tadi menjauhkan seorang itu daripada rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu umum. Kita telah jauhkan seorang itu daripada rahmat Allah. Jadi sebab itu dia dilarang. Sebab kenapa kita dilarang? Sebab setiap orang tidak tahu khatimahnya, tidak tahu endingnya. Adakah dia meninggal di dalam iman atau tidak? Orang yang mana kita tuduh tadi tu, orang yang kita laknat tadi tu, orang yang mana kita laknat tadi dengan sebab kekufuran dia atau kesalahan dia, sedangkan di akhir hayatnya dia bertaubat, seorang itu bertaubat, menyebabkan dia diampun oleh Allah. Orang yang mengutus laknat itu mendapat laknat ke atas dirinya kembali. Sebab tu kita tak benarkan laknat. Tapi ada perintah yang mana satu orang itu buat kesalahan ini, dengan kesalahan ini dia dilaknat. Macam Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu Isa ibn Mazalika bima asaw wa kanu ya'tadun. 2 reason Allah Ta'ala bagi tahu di sini. Kenapa dia laknat? Lu'inal ladzina kafaru. Kenapa Bani Israel itu dilaknat? Yang Bani Israel yang dilaknat tu golongan Yahudi lah. Golongan Yahudi lah. Kenapa golongan itu dilaknat? Dia ada 2 reason Allah bagi tahu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kerana dia tadi melakukan maksiat, mengingkari perintah Allah. Khususnya perintah tadilah menangkap ikan pada hari Sabtu. Satu golongan daripada Bani Israel tak dibenarkan menangkap ikan pada hari Sabtu. So nanti cerita dia dalam bab ni lah, dalam bab dosa ni akan ada cerita Bani Israel, macam mana orang Yahudi datang bertanya Nabi tentang mukjizat Nabi Musa AS. Tapi Nabi jawab larangan-larangan yang telah dilarang, yang orang-orang Yahudi melangkarinya.
begitu dia suka setiap saya dah buka dah kisah ni di sini. So dalam hadis ni lah akan adanya perkara-perkara tersebut tadi akan diceritakan. Datang mendatangkan. Jadi laknat dia perbuatan dosa tadi merupakan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Lu'inal ladzi, dan dilaknatnya Bani Israel atas lidah Nabi Isa, dan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud, yang di atas lidah Nabi Daud alaihissalam dan atas lidah Nabi Isa alaihissalam. Reason dia pertama, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kerana apa? Kerana dia mengingkari perintah. Kanu hum la yang kedua reason dia apa Allah bagi tahu? Kanu hum la yatanahawna an munkarin fa'alu. Satu lagi ialah kerana mereka tidak mencegah perkara-perkara mungkar yang mereka lakukannya sendiri. Mungkarin itu sifat dia tu, dia panggil nakira di situ. Kalau orang belajarlah, fa'alu itu jumlah untuk menunjukkan dia munkarin tu mausuf dalam bentuk nakira, maka sifatnya yang akan datang dalam bentuk jumlah, iaitu sentence fa'alu. Ini kaedah nahwu lah. Ini kaedah nahwu. Ini kaedah grammar dalam bahasa Arab lah. Jadi ada orang kata, tengok contoh dia, ada orang kata dakwah ni hanya kerja umat ini. Umat lain tak diperintahkan berdakwah, cuma buat perintah saja. Umat lain tak, umat sebelum Rasulullah, hanya buat perintah saja. Tak diperintahkan untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Tapi kita telah terangkan konsep dakwah yang kita gunakan di sini ialah hanya mengajak kepada kebaikan, tapi tidak melarang, tidak kita melarang kepada kemaksiatan. Kenapa? Saya dah jawab dah dulu di dalam pertemuan yang telah lepas, iaitu mungkar itu dia mesti ada satu syaratnya istita'ah, tapi mesti berada sekurang-kurangnya pada level yang terendah. Man ra'a minkum munkaran. So saya bangkitkan balik perkara ni supaya tuan-tuan fresh balik. Pagi ni kena fresh balik. Man ra'a minkum munkaran, pada seorang itu melihat sesuatu perbuatan mungkar, fal yughayyir biyadihi. Dia menggunakan bukan fal yamna, dia mesti tegah. Ayat ni, hadis ni bukan mengenai perkataan mana melarang. Dia kata fal yughayyir, dia menggunakan perkataan ghayyara yughayyiru, mengubah. Mengubah ni dia luaslah daripada melarang. Mengubah dia luas daripada melarang. Melarang ni tegah terus. Mengubah ni maka dia boleh guna konsep lain. Jadi mengajak orang kepada masjid, sebenarnya dia telah mengubah dengan secara indirect, sebenarnya dia telah mencegah, melarang seorang itu daripada melakukan kejahatan. Cuma perkataan yughayyir pada pembincangan dulu saya tak bahas. Cuma saya terjemah macam tu saja, dan saya tak bahas lagi perkataan yughayyir. Sebab dalam hadis tu dia tidak memberi yamna'u, dia kata yughayyir, iaitu mengubah. Jadi mengubah ni banyaklah. Dengan cara mengajak itu kita telah mengubah, bukan saja tegah itu kita melarang. Begitu, itu konsep lah. Tapi nak bagi tahu di sini, ada selalu biasa kita cakap lah, umat ini umat dakwah. Umat sebelum ni Allah tak perintah dakwah pada mereka. Umat ni adalah umat dakwah. Biasanya orang dakwah cakap macam tu lah. Saya pun orang dakwah lah. Tuan-tuan semua orang dakwah lah. Biasanya orang cakap umat ni Allah bagi perintah dakwah.
Tapi umat sebelum ni, dia tak ada perintah dakwah. Dakwah ni tak perintah. Dia perintah ibadat aja, semayang saja, puasa saja, buat-buat macam mana, semua perintah Allah SWT. Dia tak perintah pun, Allah Ta'ala tak perintah pun dia untuk berdakwah, iaitu berdakwah mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Dia tak diperintah pun umat dulu. Jadi sebab itu kemuliaan umat ni dia diperintahkan. Tak, umat dulu pun kena larang juga. Kena buat juga larangan, kena berdakwah juga, kena tinggalkan larangan juga, mengajak orang supaya meninggalkan larangan. Sebab ayat ni mengatakan umat tu tak buat dakwah tau. Kanu hum la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ni ayat dia ni. Jadi umat dulu pun, maksudnya umat dulu pun diperintahkan berdakwah juga. Bukan tak diperintah berdakwah. Hanya Nabi-Nabi saja berdakwah, umat dia tak payah dakwah. Jadi umat Rasulullah keistimewaannya berdakwah dan umat dia pun berdakwah. Tak? Umat dulu pun kena buat dakwah juga. Umat dulu pun kena mengajak juga kepada kebaikan dan melarang juga kepada kejahatan. Sebab dia tak buat tu dia dilaknat. Lu'inal ladzi. Jadi orang tak teguh tu. Jadi spesialis masuk ayat ni pada orang yang tak teguh tu lah. Sebab dia ada dua golongan nanti. Satu golongan menegah, satu golongan menegah, satu golongan yang melarang orang daripada kejahatan tadi, satu lagi orang yang buat jahat tu, dan golongan ketiga. Golongan ketiga yang mana dia tak buat dan dia tak cegah. Dia tengok saja. Dia menjadi penonton. Tak boleh. Golongan ketiga pun tak selamat. Hum la yatanahawna an munkarin fa'alu walamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna anissu. Allah Ta'ala memberi kejayaan bagi mereka yang mencegah perbuatan tersebut. Bagi mereka yang mencegah, sebab kita kata cegah tu kita ambil atas dasar ubah. Atas dasar ubah tadi maksud kita kata kita berdakwah saja, tidak mencegah larangan. So saya dah bincangkan dah sebelum ni. Cuma saya nak bangkitkan sedikit lagi pada tuan-tuan, masuk lebih halus lagi. Saya nak masuk lebih halus. So baru ni saya bincang sepintas lalu tu pun adik saya kata nak explain pada orang susah. Adik saya kata, tak pandailah nak explain. So sebelum ni saya tak masuk lebih dalam lagi. Saya masuk atasan saja. Sekarang kita korek rahsia dia. Tapi saya tak nak korek banyak lah. Saya nak cerita buat dosa je. Jadi saya nak beritahu, maksudnya kadang-kadang kita terangkan benda tu sepintas lalu supaya dapat tuan-tuan faham balik. Dan kadang-kadang dia dibahaskan lagi. Sebab itu kadang-kadang ulama' dia mengarang kitab. Benda sama. Kenapa pula benda sama diulang balik? Dah ada dah. Sebenarnya dia ulang balik benda tu sebab dia nak korek satu perkara lagi. Dia nak highlightkan, dia nak besarkan, dia nak jelaskan, dia nak terangkan terperinci dan detail dalam satu perkara tadi. Itulah ilmu ulama' yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberinya kepada kita. Kita ni, ustaz-ustaz ni, kita cebok je lah, kita ambil je lah orang-orang tu, pemikir-pemikir dulu tu, kehebatan ulama-ulama dahulu tu. Sebab itu kita tidak mengenepikan mereka yang terdahulu. Sebab kerana ketakwaan mereka, kerana kesucian batin mereka. Suci tu taklah sampai tak buat dosa, bukanlah maksud dia kata suci tu, ustaz tak kata ulama-ulama suci tak ada dosa. Taklah, benda ni fahamlah dari sudut percakapan tadi. Suci tu bukan maksudnya dia tak buat dosa. Tak buat dosa ni Nabi-Nabi saja Allah selamatkan dia daripada dosa. Sebab itu satu-satu perkataan tu dicakap, dia bukan menanggung ke atas makna umum dalam percakapan tadi. Jadi sebab tu kadang-kadang kita menerangkan satu perkara di dalam majlis kita yang mana audiens kita sudah berada dengan kita selama 1 jam. Dan so audiens tadi dapat memahami apa yang nak dilontarkan dan nak disampaikan oleh yang menerangkan tadi, si guru tadi. Audiens tu dah faham dah untuk menerangkan. Audiens tu dah faham dah sebab kita dah sedia dah mentaliti dia tadi. Dengan berada di dalam audiens dan dia dah sedia dengan mentaliti tadi.
dengan apa yang kita nak sampaikan, benda yang nak disampaikan dengan pemisalan-pemisalan yang telah dijelaskan. Tapi orang yang nak cari salah ni, dia ambil cut and paste, dia ambil shortcut, dia hanya mengambil kata-kata kita yang kita memberitahu perkara yang salah. So dia hebohkan. Dan dia kata, ustaz ni kata begini. Sebenarnya dia tak duduk majlis kita. Sebab tu dia tak tahu. Sebab tu mengikut Syekh Musa Rohani Bazi. Mengikut Syekh Musa Rohani Bazi, mulu dia buat kelas umum. Dia pengajian hadis Tirmizi, dia buat kelas umum. Orang awam boleh masuk. Tapi orang awam dia sebarkan di luar perkara yang Syekh kata. Tapi dia ambil cut and paste. Zaman sekarang cut and paste lah kita panggil. Dia ambil sekerat-sekerat, dia tak ambil habis. Maka telah menimbulkan fitnah pula pada Syekh. Kata, aku tutup pintu. Tak ada siapa boleh masuk dalam pengajian hadis Tirmizi dia. Aku tutup pintu. Dia kata, sebelum ni Maulana, saya buka, semua orang boleh masuk. Sekarang saya tak benarkan. Hanya pelajar di tahun akhir yang berdaftar dengan saya. Yang belajar dengan berdaftar dengan saya. Sebab tu saya suruh tuan-tuan berdaftar. Untuk kita mengetahui sepenuhnya. Bukan ilmu ni khusus untuk orang berdaftar. Tidak. Tuan-tuan kena faham tu. Kenapa saya buat macam tu? Sebab ada reason. Sekarang kita orang ni, kita orang ustaz-ustaz lah, kita bergerak, kita ada target. Kita ada reason dan target. Dan bukan kita buat umum. Dia kata, kena daftar ke ilmu ni? Nak dapat dia kena daftar ke? Tak boleh tak daftar ke? Tidak, kan ilmu Allah ni luas, dia kata. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan berdaftar. Supaya tuan-tuan berada dalam satu audience. Bila tuan-tuan berada dalam satu audience, baru tuan-tuan boleh faham apa yang nak saya sampaikan. Allah yang fahamkan tuan-tuan. Saya sebagai asbab saja. Kadang-kadang saya pun tak tahu. Ada benda yang saya sampai, benda tu pun saya tak amalkan. Tuan-tuan Masya Allah lebih amal daripada saya. Tuan-tuan lebih beramal daripada saya lagi yang Tuhan sampaikan. Begitulah, sebab tu saya kata daftar. Ataupun insya-Allah untuk akan datang diorang akan daftarlah yang terlepas tu. Mungkin siapa yang terlepas tu, dia tak daftar lagi, terlepas, dah tertutup dah. Tak apa, mesej pada saya, 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi saya boleh masukkan lah. Tapi taklah, janganlah pasal sekarang baru nak masuk, dia dah tutup semalam dah. Jadi saya nak bagi tahu. Jadi sebab apa kita buat satu benda, kita dah ada target. Cuma kita tak cerita target tu. Jadi sebab itu sesuatu ulama dia menjelaskan mungkin benda yang sama, perkara yang sama, tapi sebenarnya dalam perkara yang sama tu dia nak cerita satu benda khusus, benda target dia. Sebab tu berlainan kitabnya, kitab hadis sama je, Abu Daud, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, sama je hadis Nabi. Tapi dia ada reason yang tertentu. Bukhari ada keistimewaannya, Muslim ada keistimewaannya, Imam Abu Daud ada keistimewaannya dari segi ahkam, dari segi nak menceritakan mazahib, nak menceritakan pendapat Tirmizi, dari segi hukum Abu Daud, dari segi terjemah bab Imam Bukhari, dari segi tertib rawinya Imam Muslim. Daripada tertib rawi Muslim. Jadi begitu. Sebab tu saya khususkan tuan-tuan. Dia ada reason supaya tuan-tuan ada dalam satu audience, mudah untuk menerima perkara tadi. Mudah untuk menerima perkara tadi. Tuan masuk keluar, tak faham. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata daftar dulu. So saya bincang dengan tuan-tuan. Biasanya orang dah elan dah, bila tarikh tu tak, saya suruh daftar dulu. So saya bincang dulu dengan tuan. Saya bagi masa untuk daftar. Lepas tu saya bincang dengan tuan-tuan, boleh buat. Sebab saya nak yang tuan-tuan daftar ini insya-Allah lah berada di dalam audience tadi, berada dalam audience tersebut. Itu sebab tu reason tadi. Sebab tu reason tadi. Surat dan tersiratlah apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Okey.
Boleh faham kita ke mana pergi tentang dosa tadi. Jadi Bani Israel tadi dia tak buat, dia tak cegah mungkar. Apa maksud dia? Dia tak cegah mungkar yang dia buat. Maksudnya di sini orang kata nak berdakwah ni kita kena baik dulu baru kita boleh jadi berdakwah. Tak. Walaupun kita ada dosa, kita kena cegah juga dosa-dosa, perbuatan dosa. Mungkin kita cegah satu benda yang kita dakwah, apa yang kita buat. Bahaya, kadang-kadang bahaya. Aku dah buat, aku dakwah lah, Masya Allah. Satu lagi, ada benda yang kita tak buat lagi. Kita dakwah. Supaya apa? Perkara dengan perkara kita dakwah tadi, perkara yang kita tak buat tadi, perintah yang kita tak buat tadi, kita dapat laksanakan. Jadi, kanu hum la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Fa'aluh. Kerana mereka tak ada reason. Kedua, tidak mencegah mungkar. Mungkar mana? Hak dia buat sendiri pun dia tak cegah. Maksudnya, dia tengok pula. Itu mafhum dia. Sebab orang tu dia tak cegah mungkar. Dia tengok pula satu hukum. Dia ada mafhum muafiq dan mafhum mukhalif. Apa mafhum muafiq? Yang sama dengan makna zahir ayat tadi. Atau mafhum muafiq yang makna di sebaliknya. Yang makna di sebaliknya. Itu dipanggil mafhum mukhalif. Makna di sebalik. Apa makna di sebalik tidak mencegah mungkar dia sendiri? Maksudnya orang yang buat maksiat tadi tak dapat tinggalkan maksiat tu pun dia kena berdakwah juga agar maksiat itu ditinggalkan. Agar maksiat tadi ditinggalkan. Begitu. Jadi ni umat dia. Jadi mungkin ada pentafsiran-pentafsiran lagi lah. Ini salah satu Muhammad Zaki Yaakob ni. Al-Fakir. Tak apa. Muhammad Zaki Yaakob ni siapa tak tahu, lama ustaz besar tu kan. Saya risau ustaz-ustaz besar nak duduk dalam majlis saya. Saya ni tak tahu. Muhammad Zaki Yaakob ni satu ulama besar ni, kawan saya ni. Tapi wallahualam lah siapa dia. Mungkin dia terikut. Jangan, kalau Ustaz Zaki jangan masuk dalam majlis aku, sian aku. Aku tak boleh cakap lah kau ada dalam majlis aku. Ada satu Ustaz Zaki Yaakob, adik Ustaz Hadi Yaakob. Ya ni memang terror. Saya tak berani dengan dia. Dia duduk depan saya tak boleh cakap. Dia tak depan saya tak boleh cakap lah. Okey, tak. Kalau Ustaz Zaki Yaakob tadilah, bisa hebat tu orang tu. Saya pun tak berani. Kadang-kadang bahaya sesuatu perbuatan itu tidak dijelaskan. Jadi, ya saya, jangan lagi. Jangan masuk dalam majlis ni. Saya ni untuk kawan-kawan saja lagi, untuk pelajar-pelajar baru. Saya nak terangkan dengan pelajar-pelajar baru je. Entah tu dah tinggi, jangan buat kerja macam tu. Kita orang ustaz-ustaz ni kan kadang-kadang takut tau. Takut orang depan kita tu dia hebat pada kita. Kita terang tak semenana pun, dia hebat lagi. Sebab tu, saya orang awam. Okey. Nanti hubungi saya lepas ni. Saya jawablah insyaAllah. Jadi kadang-kadang bahaya sesuatu perbuatan itu tidak dijelaskan. Bahaya dia tak ada jelas. Macam dalam Quran dah sebut dah, dalam hadis dah sebut dah. Tapi ada juga dalam hadis tak disebut, dalam Quran disebut. Dia tidak soreh, tak jelas. Dalam Al-Quran dan hadis, mungkin dalam bentuk kinayah. Dalam bentuk kinayah. Makna kinayah tadi. Apa ya? Kawan-kawan tulis. Dalam bentuk kinayah. Dia tak dijelaskan dalam bentuk jelas. Tetapi bahaya dia besar. Bahaya dia besar. Contohnya seorang yang membantu musuh untuk membunuh orang Islam. Kita panggil dia tali barut. Hukum tali barut ni tak ada pula. Tak ada soreh lah. Di dalam hadis dan Quran tak ada soreh. Tapi bahaya dia besar. Sebab tali barut ni sebenarnya ini juga dikira sebagai dosa besar. Kerana seolah-olah dia membunuh orang Islam. Dia bagi aim saja. Dia bagi aim saja. Di tali barut. Macam mana tali barut? Macam mana tali barut? Orang-orang lah, supaya orang-orang Yahudi dapat tahu dia asal daripada Yahudi, mari kepada Syria, masuk Islam. Masya Allah, dia sanggup menunggu berpuluh-puluh tahun untuk jatuhkan orang Islam.
Lepas tu dia tali barut. Dia sanggup menunggu. Tali barut ni dia tunggu berpuluh-puluh tahun. Mungkin dia tak maksud tak sampai, mungkin cucu dia sampai. Mungkin cucu dia akan sampai. Lepas tu mungkin anak dia tak sampai lagi maksud dia. So visi dia tadi, misi dan visi dia tadi disempurnakan oleh cucu mereka. So mereka walaupun atuk masuk untuk menjalankan misi dan visi dia, anak tak tercapai lagi visi dan misi tadi. Tapi zaman cucu, visi dan misi tadi telah terlaksana. Dia target jauh, dia target lama. Kita kan nak ad hoc, nak cepat aja. Faham tak tahu. Dia ni sanggup tunggu lama. Dia sanggup tunggu dan lama perkara tadi. Jadi tali barut ni macam dia bunuh orang Islam sendirilah. Dia tali barut. Syekh Ismail Syahid yang saya cerita tu, dia telah dibunuh di Balakot disebabkan oleh tali barut lah. Jadi itu dosa besar. Itu dikira dosa besar. Membunuh orang Islam. Jadi dosa besar ni, sebab tu ada perkataan ulama, la kabirata ma'al istighfar, la saghirata ma'al istimrar. La kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al istimrar. Ada mengatakan ini dalam Musnad Ya'la, riwayat dalam Musnad Ya'la. Maksudnya mafhum dia apa dia? Ialah tiada dosa besar itu dengan istighfar dan tiada dosa kecil itu dengan berterusan. La kabirata, tiada dosa besar dengan istighfar. Itu saya terjemah lafzi. Dari sudut lafaz. Maksud begini, dosa besar macam mana pun dia boleh diampun dengan istighfar. Satu orang yang buat dosa, ada penyelesaian dia. Dia ada solution dia. Dia ada penyelesaian dia. Dia ada solution dia. Dia ada penyelesaian dan dia ada solution dia. Jadi dosa besar macam mana pun, dia ada solution dia. Macam mana untuk menghindarkannya. Satu, macam mana untuk menghabiskannya. Iaitu, satu dosa besar dengan, maksudnya dosa besar ni walaupun satu orang tu tak terlaku dosa besar, tapi ada cara untuk pemaafannya, iaitu dengan bertaubat. Dengan apa? Dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Jadi walaupun dosa besar, tapi ada kelonggarannya, iaitu dengan bertaubat. Wala saghirata. Jangan kita anggap kecil benda tu jika ia dilakukan berterusan. Samalah dengan kata-kata dalam peribahasa Melayu. Saya panggil hadis Melayu lah. Bahasa Melayu, iaitu kata-kata dalam bahasa Melayu. Kata-kata dalam bahasa Melayu ni ialah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Benda sikit-sikit je, tapi kita duk impun, dia bertimbun macam bukit. Begitulah juga dosa besar, jika dilakukan berterusan, dia boleh menjadi besar. Dosa kecil yang dilakukan secara berterusan, boleh lagi beristimrar tu berterusan, dia mungkin mungkin dosa itu akan menjadi besar. Jadi masalahnya ialah dosa besar macam mana pun ada solution je. Ada solution dia. Dosa besar tadi ada solution dia. Jadi dengan kita bertaubat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa kecil tu jangan kita biar-biar buat selalu, dia jadi dosa besar. Jadi wala kabirata, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Itu di dalam itu bukan Hasan Musnad Ya'la tu ialah Musnad Ya'la tadi dah lain. Khair. Musnad Ya'la tu riwayat lain. Ini bukan, ni kata-kata ulama. Selain kufur dan syirik, dosa-dosa besar dimaafkan dengan taubat. Selain kufur, kalau satu orang tadi dia kufur dan syirik,
dia mati dengan kufur dan syirik, tak dimaafkan. Dengan dimaafkan, tapi dosa-dosa besar itu dimaafkan dengan taubat. Selain kufur dan syirik, maksudnya kalau orang tu mati dengan kufur dan syirik, dia tak dimaafkan lah. Tetapi kalau orang tu dia dah syirik dah dan dia sempat bertaubat, dimaafkan lah. Misalnya dia murtad, dia masuk Islam, dia murtad, dia syirik balik. Lepas tu dia diberi masa untuk bertaubat, diberi peluang, dan dia bertaubat. Bila dia bertaubat, masa terimalah sebelum dia mati. Dosa kufur dan syirik ni tak diampun bila dia mati dalam keadaan kufur dan dia mati dalam keadaan syirik, maka dosa itu tak diampun oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tak akan mengampun dosa orang yang syirik. Sebab apa Allah telah jelaskan, inna syirka la zulmun azim. Dikatakan jadi pintu taubat tutup pada dua tempat. Jadi kesinambungan itu bila pintu taubat nak bertutup. Jadi pintu taubat akan tertutup dalam dua situasi. Satu secara individu, setiap orang secara individu. Mana setiap individu dia ada kunci individu. Belum kunci hall besar dan setiap orang nak masuk dalam bilik rumah tu dia ada kunci individu. Jadi bila kunci individu tu akan ditutup? Bila kunci rumah secara ijtimai tadi, secara jemaah dan kelompok tadi, secara besar-besaran tadi, bila akan ditutup? Dua konsep. Taubat ni secara individu bila ditutup. Taubat ni secara keseluruhan bila nak ditutup. Jadi dikatakan ketika hendak mati, Firaun juga sempat bertaubat. Maknanya Firaun juga memohon taubat. Bukan sempat bertaubat, dia minta taubat. Dia minta nak bertaubat. Dia minta nak bertaubat. Tapi masa tu pintu taubat dah tutup. So dia tak terima taubat dia. Dia tak boleh terima taubat dia. Tapi di situ pun ada perbahasan lagi di kalangan ulama dengan dalil-dalil mereka. Jadi di sini ialah kata Firaun, ni masyhur kata Firaun. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Berkatanya Firaun, hampir tenggelam, berkatalah dia Firaun tadi pada saat yang genting tadi. Maksud dia tu tenggelam dah. Sekarang kan apabila kisah cerita dia, bila Firaun, bila Bani Israel lari dan Firaun dengan kuncu-kuncunya iaitu bangsa Kibtiyinnya dah Nabi Musa AS dah lepas dah dengan lautan tadi, dia pun kuda dia sebenarnya tak nak pergi dah tu. Kuda Firaun tu tak nak masuk dah dalam laut tu. Kuda dia Firaun tu tak nak masuk dah dalam laut. Dia tarik kuda dia. Macam masa tu Jibril AS menunggang kuda. Kuda Jibril, kuda betina. Dalam tafsir tu kata kuda betina. Kuda yang dinaik oleh Firaun tu kuda jantan. So kuda Firaun tu duk kejar kuda Jibril tu. Kuda Jibril tu. Banyak dalam kisah tu. Lepas tu dalam kisah Nabi Musa AS tu ada Musa Samiri. Musa Samiri tu yang dia ambil bekas tapak kuda Jibril. Dia nampak kuda Jibril pijak tu, dia ambil bekas tapak tu. Debu tu yang dia baling dekat lembu tu boleh bersuara. Tu cerita panjang, cerita lain pula tu dalam tafsir lain. Saya tak nak cerita tadi. Banyak benda yang nak dikorek, yang nak cerita. Kalau kita cerita bab lain, tak habis cerita kita ni. Ni pun dah nak habis dah masa kita tentang taubat definition pun kita tak apa. Jadi maksudnya bila Firaun ni dia nak tenggelam, dia sempat bertaubat, dia sempat bertaubat, dia memohon taubat. Tapi taubat dia tak terima sebab masa untuk individu tadi dah tertutup. Bila masa tertutup, Nabi kata ghargharah, bila nyawa sampai di ghargharah, bila nyawa sampai di halkum. Masa tu nyawa duk halkum, dia baru nampak. Dia baru nampak dia nak mati. Masa tu dia pun ucap, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Amantu, ya Allah, aku beriman dengan kau. Amantu annahu, bagaimana berimannya Bani Israel dengan kau. Pasti masa tu nyawa duk halkum dah. Masa tu individu punya sesi telah habis dah. Permohonan taubat secara individu telah habis dah masa tu. Sebab nyawa di ghargharah.
Dan dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah apa yang bakal diterima olehnya. Maka dia kata, ya Allah, aku beriman. Macam mana Bani Israel beriman? Yang paling marah kepada Fir'aun semasa dia mengucap kalimah itu ialah Sayyidina Jibril. Dalam riwayat Bukhari, Sayyidina Jibril AS, dia ambil lumpur tsunami, selut lumpur tsunami tu yang di bawah dasar lautan tu, dia sumbat kat mulut Firaun. Sebab Firaun kan, amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israel. Aku beriman ya Allah, aku beriman macam mana Bani Israel beriman ya Allah. Oh, begitu sekali beriman pada Allah. Jibril AS ni takut, kawan ni lama Allah terima taubat dia, jadi supaya dia tidak mengulangi taubat tadi, mengulangi permintaan tu, dia masukkan tanah dalam, tak boleh cakap. Biar dia tak boleh cakap, nanti dia cakap, dia minta kan. Allah tu Maha Ghafurur Rahim, Allah tu Maha Pengampun dan Penyayang. Lama Allah terima taubat nak mati dia ni. Bahaya ni. So, Jibril paling marah sekali. Tapi Firaun mati juga, dan mati dia taubat tak diterima. Sebab itu dia tidak diterima oleh bumi. Yang lain semua tenggelam pengikut dia timbul aja. Dia timbul duduk di Mesir, piramid tu. Fir'aun tu raja Mesir. Fir'aun ialah raja Kipti. Raja Mesir adalah Aziz. Nama raja Mesir tu Aziz, bukan pembesar Mesir. Aziz ni dia di situ ikhtilaf lagi. Ada satu ulama tu dia bayang Aziz, saya terjemah raja, dia marah pada saya. Dia kan raja, pembesar dia kata. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam riwayat hadis tu, iaitu pembesar raja Mesir ialah Aziz. Nama dia Aziz. Macam raja Kipti, nama dia Fir'aun. Raja Farsi, Kisra. Raja Kisra, Kaisar, Rum dan Farsi. Kaisar dan Kisra. Kisra tu raja Farsi, Kaisar raja Rum. Begitu. Tukan atau apa tu, raja Cina dia panggil apa tak. Dia banyak nama-nama raja tu yang besar dalam dunia. Khair, tak apa. Itu cerita bab lain. Bila sampai di situ kita cerita juga insya-Allah. Jadi Bani Israel ni, Firaun tadi, jadi orang lemas tu baru dia tahu situation macam mana keadaan lemas. Saya nak cerita, saya ni pun pernah mengalami lemas. Saya ni lemah. Saya lemas 2 kali. Alhamdulillah rezeki tak mati lagi, panjang umur lagi kot. Menggoreng sungai. Rumah kita kat Pasir Mas tu, belakang dia sungai. Rumah nenek kita, rumah makcik kita tu, daripada jendela dia kita boleh terjun kat sungai. Pam! Dan sungai. So kita budak-budak sungai. Yang mati biasanya lemas tu adalah orang-orang yang datang daripada jauh, dia main sungai. Lepas tu dia tergelincir, jatuh, mati. Tapi orang sungai ni dia tak mati kat sungai. Sebab dia memang hidup dia di sungai. Satu ketika saya umur 9 tahun, saya masih ingat lagi, saya 9 tahun. Umur 9 tahun, masa tu musim panas. Bila musim panas, air dulu kan Kelantan, air dia jernih. Sungai Kelantan tu air jernih. Sekarang ni sepanjang tahun air dia teh susu je. Musim kering ke, musim panas ke, musim hujan tu teh susu aja. Sebab dia ada dam. Dia lepas air dam tu, air dam bawah tu air teh susu lah, air selut lah. Di sepanjang tahun sungai kita tak bersih dah dulu. Kalau musim kemarau, sungai bersih je kan ni. Boleh nampak ikan kat sungai tu. Ini tahun 80-an, 70-an dulu. Nampak ikan ni tahun 2020 dah. Itu 40 tahun yang lepas. Sungai dia jenis. Tapi masa PKP ni, sungai semua bersih sebab orang tak kacau. PKPB yang dah jadi hitam balik dah sebab kilang-kilang berjalan balik dah. Dosa-dosa banyak dah. Dosa-dosa tu yang menyebab keruhnya perbuatan-perbuatan tadi. Khair, tak apa. Jadi saya masa tu 9 tahun. Tuan-tuan bayanglah 9 tahun terkecil tapi pandai berenang lah. Masa tu musim panas. Di tengah-tengah sungai Kelantan tu dia timbul pasir. Kita panggil dia pasir tumbuh. Di situ kita akan cari etok. Satu jenis makanan macam etok lah. Dia dalam sungai je etok. Dia bukan lala, bukan apa semua. Dia panggil etok. Mesti kadang kita kutip etok. Cikgu dah tahu kutip etok kat rumah ustaz. Etok
kat sungai tu. Kita ikuti etok tu. Macam Godah dia ada punya mak saudara dia betul-betul depan tepi sungai tu. Saya kenal. Makcik Bedah. Makcik Bedah bukan Kak Makcik Bedah dalam cerita PM tu, Makcik Bedah tu. Dan dia punya anak tu Abdullah Sani, almarhum dah, baru meninggal baru ni dengan sebab operation jantung. Moga Allah SWT mengampuni beliau. Kan? Etok. Kita orang Kelantan. Jadi masa tu kan air sungai dia deras kan. Dia bila kita berjalan, dia ada satu, kita panggil tube. Tube tu satu, dia macam dalam, tahu tak? Dia cetek terus dia turun dalam. Dia panggil tube. Orang Kelantan panggil tube. Tak tahu dah dia panggil apa, tak tahu. Bahasa standardnya tak tahu panggil apa. Dia panggil, orang Kelantan panggil tube. Saya tak faham tak bahasa standard yang digunakan untuk tube ni. Maksudnya dia juram lah. Kita jalan-jalan, zup dia juram. Bila tempat juram, air tu dalam. Bila air dalam dia laju. So saya dibawa oleh arus. Saya dah boleh berenang. Saya pun berenang lah. Saya berenang. Alah budak umur 9 tahun. Kuat macam mana tenaga dah. Saya letih. Dalam berenang saya letih. Saya berenang, saya letih. Bila saya letih, saya lepas. Saya kata mati. Saya lepas. Saya pun tenggelam. Saya tenggelam. Saya tertelan 2 kali air. Saya pun tengok di tepi sungai. Nampak ni, situasi ni nampak. Ramai orang duduk di tebing sebelah sana, di tebing sebelah sini saya nampak. Allah, matilah aku. Saya kata, matilah aku. Mak cerun. Dia macam cerun lah. Dia kat sungai pun ada cerun. Tak tahulah, cerun-cerun lah. Dia daripada landai. Dia jatuh tubir dia dalam sikit. Di situ banyak etok. Dan etok di situ warna hitam. Dia bukan warna kuning. Dia warna etok, warna hitam. So kita orang suka cari etok di situ. Kita orang tahulah kita orang sungai. Jadi, iaitu bila dia bawa arus tadi, saya berenang juga. Lepas saya berenang, saya letih, saya lepas. Lepas saya lepas, saya tenggelam lah. Bila saya tenggelam, saya nampak tepi sungai. Saya tengok. Matilah aku, saya kata. Saya dalam hati kata, matilah aku. Fir'aun macam tu lah. Dia tenggelam tu. Dia kata, dia dah mati lah. Masa tu dia kufur. Dia amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ana minal muslimin. Saya nak compare cerita tu dengan cerita Firaun ni. Sebab situation masa tu, saya kata matilah saya. Saya kata tak ada orang dah. Lepas tu satu orang, Abang Rahim nama dia. Ni keluarga dia ni terror berenang. Dia penyelamat semua orang lemas ni. Abang Rahim tu. Dia baru sampai ke tebing sebelah sana. Dah letih, dia baru berenang juga sampai sebelah tebing sana. Dia tengok saya tenggelam, dia tengok saya lemas tu, dia terjun. Bam, daripada tebing sebelah sana, dia terjun. Bam, dia terjun, dia berenang kat saya. Sop. Saya kata ada chance. Aku selamat lagi kot kalau Abang Rahim tu sampai. So kita boleh berinteraksi lagi. Tapi saya berinteraksi dengan diri saya lah. Orang nak mati ni dia boleh berinteraksi. Orang tak tahu. Dia berinteraksi, saya berinteraksi. Saya kata ada chance, ada peluang. Jadi ada chance, ada peluang, dia kata. Dia pun berenang. Sok, dia nak sampai kat saya dah. So saya dalam sedar lagi. Lepas tu saya tengok Pakcik Ismail. Pakcik Weng kita orang panggil. Dia ada perahu. Dia bawa orang dengan perahu nak pergi ke pasir tu. Dia tengok saya lemas, dia kayuh dengan perahu. Abang Rahim berenang, dia kayuh dengan perahu. Saya tengok situasi ni. Saya umur 9 tahun masa tu. Ni sekarang saya 52. Saya boleh nampak segar lagi saya masih nampak kan kadang-kadang peristiwa tu saya masih nampak jelas. Begitulah sahabat. Macam mana dia dengan Nabi SAW. Dia nampak benda tu jelas. Sebab tu dia cerita Nabi dia sedih. Dia cerita Nabi, dia menyebut perkataan baginda SAW. Dia akan menangis dan dia akan ulangkan. Raghima anfu Abi Zarrin. Cerita Abu Zar kan macam mana? Raghima anfu Abi Zarrin. Abu Zar, kau ni tak faham lah. Nabi cerita. Saya compare dengan cerita. Jadi dia berenang. Jadi Abang Rahim tu sampai kat saya. Saya pun peluk dia. Sebab tu orang berenang ni dia kena masuk belakang, dia tarik rambut supaya orang yang lemas tadi tak meraba-raba dan dia lemas bersama.
Dan saya kecil budak masa tu, Abang Rahim dah besar dah, dewasa dah. Dia kata, diam! Dia kata, diam, kena sama kau lah. Saya perasan mana, saya pun diam. Saya tak meraba-raba, dia pegang kepala saya, rambut saya. Lepas tu Pakcik Ismail sampai dengan perahu. Zup, saya bergantung atas perahu Pakcik Ismail. Pakcik Uwen kita panggil, Pakcik Ismail. Saya naiklah atas perahu tadi. So saya dibawa ke tebing sebelah sana. Alhamdulillah. Panjang usia, tidak tak boleh bercakap depan tuan-tuan pengalaman ni. Macam mana orang lemas. Seminggu saya tak turun kat sungai. Seminggu je, lepas seminggu tu memang hantu sungai. Kalau cuti sekolah tu daripada pagi turun, naik tengah hari makan nasi, turun balik sampai maghrib. Budak-budak bergenang je dalam sungai. Satu kali pengalaman saya lemas. Diorang tolong. Kedua kali, saya dah besar sikit, umur 12 tahun. Kita main menyelam ni. Kita main selam, bari lama selam. Apa semua nak mari, main kejar-kejar dalam air, main menyelam. Saya nak selamatkan kawan saya kejar saya menyelam satu rumah yang diletak motorbot polis. Saya pun selam bawah tu, napas saya tersekat, saya timbul. Atas saya timbul tu, saya bawah motorbot polis. Saya kata, matilah aku, tak boleh nak keluar dari sini. Saya cuba keluar juga, dengan napas saya tak ada. Baru saya dapat keluar. Alhamdulillah, rezeki ada lagi. Baru tahu situation. Itu saya sendiri yang buat kerja. Jadi nak beritahu, Firaun ni, bila dia nak mati, dia dah nampak dah berdepan dia. Dia dah nampak dah. Sebab dengan engkar dia tadi, dia nampak dah. Kalau dia tak beriman, Allah SWT tak terima doa, tak terima iman dia. Maka dia pun mengucaplah kalimah ini, yang mana Allah SWT telah jelaskan dalam Al-Quran, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini saya terjemah tadi secara kampung. Saya ambil terjemah ni oleh kerana dalam pimpinan Rahman terjemah ni, saya ambil terjemah ni, saya tak ubah pun terjemah dalam semua hadis-hadis yang dalam kitab hadis yang saya bawa Al-Quran. Saya ambil daripada pimpinan Rahman yang diterima oleh JAKIM, Jabatan Kebajikan Islam Malaysia tu, Jabatan tu Kemajuan Islam Kebajikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tu. Saya terjemah macam tu sebab itu dah diterima terjemah dia. Jadi dalam ayat ini ada dua cuma di sini saya bawa sedikit pentafsiran lah. Ada orang kata Firaun ni bila nak mati, dia tak taubat pun. Dia nak mati, dia tak taubat pun. Dia tak sempat taubat pun bila dia nak mati. Sebab apa? Kalimah itu tidak menunjukkan kalimah taubat. So dengar dulu, jangan baca lagi. Dengar dulu. Pertama, ada pendapat mengatakan Firaun ni tak taubat. Sebab apa? Dia nak sebut Firaun ni jahat tak jahat, nak sebut nama Allah pun tak tahu. Tak nak sebut Tuhan Bani Israel saja. Sebutkan Allah senang. Amantu annahu la ilaha illallah. Kenapa dia tak tahu? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. La ilaha illalladzi. Zat amanat bihi Bani Israel, yang mana Bani Israel beriman dengannya. Sebab kan aman tu nak tengok kan, amantu annahu la ilaha illa, lepas illa tu apa dia sebut panjangnya, allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Maksud dia panjang, dia jadi jumlah yang panjang, dia bawa sentence yang panjang. La ilaha illallah, sudah lah. Kenapa dia tak sebut illallahnya tepat illa tu lepas Allah tu? Kenapa dia sebut allazi? Kenapa Allah ulang lagi perkataan allazi? Sebab Allah nak gambarkan macam mana Firaun tersebut. Dan Allah nak sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah lah, la ilaha illallazi. Apa ya? Kenapa pula la ilaha illallazi? Amanat allazi, zat yang mana berimannya Bani Israel kepadanya. Macam mana Bani Israel beriman? Wa ana minal muslimin, aku pun ikut Bani Israel jugalah beriman. Jadi di sini ulama mengatakan ada mengatakan Firaun ni jahatnya dia, nak taubat pun tak nak, sebut nama Allah pun tak nak. Itu tidak menggambarkan kalimah taubat yang telah berada dalam diri Firaun. Kalau kita lihat dari sudut tu, sebab nak sebut nama Allah pun tak nak. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang mendalam, satu sudut lagi daripada tafsir ulama mengatakan Bani Israel ni, dia panjang sikit lah sebab dia nak takwil. Bani Israel ni dia di bawah jajahan takluk kepada Firaun dan pengikutnya Kiptiyin, ialah berada di bawah jajahan takluk 400 tahun. Dia ni telah ditakluki.
dia telah berkhidmat menjadi hamba kepada kerajaan Firaun dan Kiptiyin ni bangsa Firaun. Nabi Musa Bani Israel ni dia telah jadi hamba kepada pada Firaun dan pengikutnya selama 400 tahun dah. 400 tahun ni kalau kita tengok mengikut generasi, satu generasi kita kata 50 tahun. Kalau 400 tahun ni 8 generasi. Jika generasi pertama itu telah menjadi hamba, maka generasi ke-8 tadi, hamba tu maksudnya hina lah di segi pandangan manusia. Pada pandangan Allah tu, atqakum lah. Siapa yang bertakwa dialah yang paling mulia. Siapa yang bertakwa dialah paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala kata orang yang paling mulia di sisi dia orang yang bertakwa. Jadi kita lihat dari sudut insan ni. Jadi dialah orang manusia yang paling hina di sudut pandangan mata Firaun. Satu keturunan pertama sudah hamba, ini keturunan ke-8. Penghambaannya begitu lama dan penghinaannya yang begitu teruk dan sudut pandangan Firaun padanya begitu terhina. Jadi ulama mengatakan Firaun juga mengucapkan kalimah taubat. Firaun juga mengucapkan kalimah taubat dengan sanggup menurunkan kebesarannya untuk menjadi hamba yang ke-8 generasi. Maknanya dia turun darjat dia. Sebab apa? Bila satu orang dia nak meminta sesuatu, dia tidak boleh menunjukkan kebesaran dia. Dia menunjukkan kelemahan dia, kehinaan dia, supaya apa yang diminta itu diterima. Misalnya seorang satu orang fakir, dia mari minta dengan kita. Dia buat macam mana? Lagak dia. Macam mana dia berlakon? Dia pegang perut, mata dia. Tuan, tolong tuan. Sudah 3 hari tak makan. Kita pun kesian lah. Orang Malaysia ni selalu kesian. Bagi apa dia buat projek? Dia ketua projek untuk ambil duit orang. Dan dia semua upah habis budak-budak lain. So dia tunjukkan benda yang nampak sedih supaya orang memberi. Begitulah dengan depan Allah. Dia kata aku ni dulu aku anggap aku Tuhan, aku mulia. Sekarang aku telah samakan label aku dengan hamba, dengan golongan hamba yang ke-8 generasi. Maksudnya hamba yang begitu hina. Supaya apa? Agar taubatnya diterima. Tapi taubat itu tidak diterima kerana individu secara, pintu taubat secara individu telah tertutup. Sebenarnya situ ada perbahasan lagi. Tu ada orang anak Yahudi tu mati tu masa dia di hujung nyawa, mati dia masuk Islam, Allah terima, itu situation lain. So kita jelaskan lain di tempat lain. Maksudnya situation tu ringkasnya. Jadi ulama bahaskan lagi di situ. Tu anak Yahudi tu Nabi dakwahkan dia tu dan supaya dia masuk Islam, lepas tu dia ucap kalimah, dia mati, tidakkan dia di hujung nyawa. Tapi kenapa kalimah dia diterima? So dia dalam 2 situation. Satu dia nampak suasana tadi yang mana azab yang bakal diterima olehnya, dan masa tu dia taubat, so taubat dia tak terima. Tapi kalau dia tak nampak benda tu, so dia ada chance dan harapan taubatnya diterima di penghujung jalan. Tapi ada riwayat dalam hadis mengatakan, Nabi kata ghargharah, nyawa yang berada di halqum, iaitu di ghargharah. So perbincangan dia agak panjang di situ, kalau sebab apabila orang nak mempertikaikan, perbincangan dia ada lagi di situ. So saya nak beritahu, pintu taubat tertutup secara individu ialah sewaktu nyawa di halqum. Maka Firaun buat macam mana sekalipun taubat dia tak diterima. Dalam ayat ini ada 2 pentafsiran. Pertama, Firaun untuk menyebut nama Allah pun dia enggan, bahkan dia hanya menyebut Tuhan Bani Israel. Ini menunjukkan kalimah ini bukanlah kalimah taubat sepenuhnya. 3 ayat ya, 3 baris je ayat tu, tapi dekat setengah jam nak cerita ayat tu. Lepas tu saya shortcutkan benda pendek tadi, saya jelaskan dan saya shortcutkan benda tadi. Tapi ayat tu dah faham lah, tuan-tuan dah faham lah. Apabila hampir tenggelam, berkatalah dalam ayat yang pertama, Firaun telah menyebut, Firaun untuk menyebut nama Allah pun dia enggan, bahkan dia hanya menyebut nama Tuhan Bani Israel, menunjukkan kalimah ini bukan kalimah taubat sepenuhnya. Pendapat yang kedua,
menyatakan Bani Israel menjadi hamba kepada kaum puak Firaun selama 400 tahun. Jika satu generasi 50 tahun bermakna hampir 8 keturunan mereka telah menjadi hamba. Satu keturunan menjadi hamba pun sudah begitu hina, apatah lagi setelah 8 keturunan menjadi hamba. Keturunan-keturunannya semua hamba. Kalimah yang diucapkan oleh Firaun untuk merendahkan dirinya sama dengan Bani Israel yang ke-8 generasi yang dihina olehnya, untuk sepatutnya kena ada ayat situ, tapi saya tak buat ayat tu untuk menunjukkan kerendahan dirinya. Tetapi Allah mengatakan taubat ketika nyawa hampir melayang tidak lagi diterima Allah. Dikatakan Jibril lah paling marah ketika Firaun menuturkan perkataan taubat, takut-takut diterima oleh Allah. Oleh itu Jibril telah mengambil pasir, lumpur tsunami dan menyumbatnya ke dalam mulut Firaun agar dia tidak dapat mengucap kalimah tersebut. Agar dia tidak dapat mengucap kalimah tersebut. Panjang deh definisi taubat pun. Dosa besar pun tak habis lagi. Dan alamat munafik. Kita ambil. Okey, kita ambil ni. Apabila matahari keluar sebelah barat. Dan secara umum, individu secara umum, penutupan pintu taubat secara umum ialah apabila matahari keluar sebelah barat. Dan nasa mereka telah saya jelaskan sebelum ini dalam surat saya yang terdahulu di bulan Ramadan. Saya kata nasa mereka. Saya dah tunjukkan muka surat berapa. NASA Amerika. Saya sepatutnya nak masuk data tu daripada NASA, tapi dia telah nafikan balik. NASA mengatakan pada tahun 2012 dunia akan kiamat. Apa maksudnya? Matahari akan naik sebelah barat. Bagi dia tu dunia kiamat tu maksudnya matahari naik sebelah barat. So ahli-ahli sains dah ramal dah matahari ni akan naik sebelah barat. Tapi tak tahu bila. Dia buat satu ramalan pada tahun 2012 pada 23, 24, 25. Ini Christmas lah. Pada tahun Christmas, hari Christmas, bulan Christmas, Disember. 23, 24, 25 Disember bulan 2012. Tengok dalam data ni, dia ditulis oleh Blogspot ni oleh NASA. Lepas tu dia nafikan balik. Sebab benda tu tak berlaku, dia nafikan balik. Sebab tu saya tak masuk dalam footnote saya sebab penafian dia tadi. So masa saya duduk dengan bincang dengan Ustaz, satu Ustaz Abdullah yang bantu saya, dia kata Ustaz, kita buang balik data ni, nanti dia dakwa kita pula. Sebab dia dah menafikan, dia tarik balik apa yang dia cakap. Kan bila dia tarik balik, kita tak boleh nak dakwa dah. Dan kalau kita mendakwa apa dia nak tarik balik, kita lah kena. Buat apa masuk, kita kena lubang masuk lubang orang. So saya kata tak apa, kita buang lah. Jadi dia ramalkan 3 hari. Maksudnya sebelum matahari naik sebelah barat, 3 hari 3 malam matahari tidak akan mengeluarkan sinar cahayanya. Bangun pagi, orang beriman bangun pagi. Dia pun sembahyang tahajud sebagai semua sekali sembahyang tahajud. Lepas tu sembahyang subuh. Kita kan lepas subuh kita duduk dalam rumah, kita tak nampak cerah. Dia tengok luar, gelap lagi. Lepas gelap tu, bila tengok gelap, saya ambil masa sikit saja. So dosa besar saya akan terangkan esok. Ada cerita tentang dosa besar, satu muka surat ayat 265, saya akan terangkan esok. Sebab dia kena terang benda-benda baru ni, tuan-tuan. So saya bawa dalam bab tu, saya bawa situation dia. So nanti hadis-hadis akan datang ni, tuan-tuan boleh faham lah, mudah sikit. Cerita yang asas, yang basic, yang perlu tuan-tuan tahu. Dan saya akan bawa hadis nanti. Dan maksudnya saya tulis je, saya ni tulis balik je lah. Dia mu'allif, menulis, menyusun balik ulama' tadi dan menerangkan sedikit sebanyak kepada tuan-tuan, insyaAllah. Jadi bab dosa besar tu, bab alamat munafik saya terangkan. Ini cuma nak beritahu pintu taubat secara keseluruhan ditutup pada matahari naik sebelah barat. Jadi orang beriman tadi, dia tengok matahari tak keluar, maka dia pun tahulah itu alamat. Sebelum ini kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Saleh, mereka akan dikenakan azab dengan diberi tempoh 3 hari. Illa kaum Yunus
yang sempat bertaubat di kalangan mereka ialah tentang kaum Yunus, dan saya telah cerita sedikit sebanyak dalam kaum Yunus. Nabi Yunus AS tidak lari dalam dakwah sebab dia menunggu hukum daripada Tuhan, cuma dia cepat tak sabar. Fasbir li hukmi rabbika kama fasbir li hukmi rabbika ka sahibil hud fala takum ka sahibil hud. Nah, Allah Taala telah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan supaya bersabar dalam menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kita, kecuali ila kaum Yunus sahaja yang terselamat daripada azab setelah 3 hari. Dalam masa 3 hari dia sempat bertaubat. Jadi Allah SWT bagi satu tanda sebelum matahari naik sebelah barat ni. Ulama mengatakan 3 hari 3 malam matahari tidak menunjukkan dirinya. Maka pada hari keempat barulah matahari akan keluar sebelah barat. Matahari keluar sebelah barat, kita dah cerita dalam tanda-tanda kiamat dulu. Matahari keluar sebelah barat, selepas tu dia akan jatuh barat balik, dan hari kelima dia berjalan seperti biasa. Dan berapa umur dunia telah kita terangkan di dalam tajuk yang lepas. Okey, apabila matahari terbit di sebelah barat, ketika ini pintu taubat akan tertutup secara untuk semua manusia. Dikatakan sebelum terbitnya di sebelah barat, matahari tidak akan mengeluarkan sinarannya selama 3 hari. Orang yang beriman apabila dia bangun pagi dan tidak melihat matahari tak bersinar, maka dia akan mengetahui inilah tanda matahari akan terbit daripada sebelah barat. Kebanyakan kaum yang terdahulu juga diberi tempoh 3 hari sebelum azab dikenakan ke atas mereka. Ya, dia dah tahu hukuman mati itu, dia bertaubat. Sebab tu dia dibenarkan bertaubat. Sebab tu kan orang yang nak dikenakan hukuman mati, dia dah tahu dia nak mati dah. Syukurlah dia tahu dia nak mati. So ada peluang taubat untuk dia. Peluang taubat untuk dia. Betul kan saya cerita kan, kita orang pergi ke Indonesia. Kita pergi ke Indonesia, satu orang tu, orang Melayu dengan orang Cina kena tangkap sebab dia galdai gadadah tu. So dia tahu dia nak mati dah. Yang si Cina tu masuk Islam kat penjara tu, syukurlah dia dapat masuk Islam. So taubat dia diterima. Sebab tu kalau mengikut kaedah je orang nak kena mati bunuh ni, dia suruh bertaubat dulu, sudah ucap kalimah, barulah dilaksanakan hukum tadi, supaya dosa dia dimaafkan dan dia dihukum oleh kerana sabit kesalahan tadilah. Dengan taubat dia, Allah SWT akan mengampuni dosanya. Jadi ada harapan, ada chance lah. Ada orang yang Allah buat macam tu, tapi janganlah kita minta macam tu. Wa'yazubillah, minta afiah. Allahumma inna nas'aluka afiah. Kita minta kesejahteraan dan keselamatan. InsyaAllah kita sambung lagi. Allah tidak mengampuni dosa kufur dan syirik. Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa dan syirik. Semua dosa besar yang lain Allah akan ampunkan dengan taubat, atau terpulanglah kepada Allah jika Allah ingin memaafkan hamba-hambanya untuk mengazab mereka. Ulama juga berselisih pendapat mengenai jumlah bilangan dosa besar. Adakah ia menyatakan, ada kata 70, ada kata 200, ada kata 300. Banyaklah himpunan-himpunan yang ditulis. Kalau kita tulis ada 300 dosa besar, so kita lain pula lah kita kena buat. Itu tuan-tuan kena cari sendirilah. So nak cerita banyak benda, so kita cerita dengan bentuk point-point saja, PowerPoint saja. Kalau kita berceramah, kita bawa PowerPoint saja, patut diterangkan satu-satu. Hari ini pun saya bawa dalam bentuk prosa dan jumlah supaya dapat mudahkan. InsyaAllah pada 2 muka surat 265, kedua tanda-tanda munafik. Dan esok kita akan bahagikan munafik kepada 2, munafik i'tiqadi dan satu lagi munafik amali. Apa maksud babul kabair pada pendapat musannif, dan kita akan mendefinisikan manakah munafik amali dan manakah munafik i'tiqadi. InsyaAllah kita akan terangkan esok lah. Esok hari ni raya keempat, raya kelima, raya keenam, 2 hari lagi. InsyaAllah hari Sabtu. Adakah dalam 3 hari lebih bertaubat sebelum masuk hari keempat? Begini, hari keempat tu matahari keluar sebelah barat, tak boleh lah, pintu taubat dah tutup lah pada masa tu. Hari keempat tu tak boleh lah. Hari yang mana naiknya matahari sebelah barat, hari tu pop, tutup lah pintu taubat. Manusia tak mati lagi, bukan semua mati lagi. So pintu taubat telah tertutup lah. Orang buat maksiat, dosa dan sebagainya, pintu taubat dah tertutup lah.
Itu terpulang pada Allah lah. Allah SWT nak azab ke tak nak azab kan, itu kita tak tahu. Tapi kalau satu orang tu syirik, mati dengan syirik, Allah tak terima dia. Tapi kalau orang Islam dia tak sempat bertaubat, itu terpulang kepada Allah. Allah nak ampun tak nak ampun, itu hak dia. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'aluna la yus'alu. Dia tak boleh ditanya apa yang dia buat. Allah kata engkau tak payah tanya apa aku buat. Hum la yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Hum yus'alu wa hum yus'aluna, dan hum wa hum, sedangkan. Tu wa tu wa haliyah tu bukan dan. Sedangkan hum yus'aluna, semua kamu akan disoal. Semua kamu akan disoal, insya-Allah. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah. Nanti saya akan updatekan malam ni nama-nama yang mengikuti kursus. Kepada siapa yang nak tu, so hubungi saya lah. Kalau dia tertinggal, dia memang nak tapi dia tak tahu last minute, dia tertinggal, kena hubungi saya lah. Ada seperti 2-3 orang yang hubungi saya tu lah. Tak apa, saya akan masukkan lah. Tak apa, peluang, ada beri peluang lagi, insyaAllah. Bukan 3 hari dah ada peluang. So ada peluang sebab mungkin dia berminat sangat. Tak apa, itu hubungi saya. Dan pada mereka-mereka yang mana memesan kitab, pada mereka yang pesan kitab, saya semalam saya hantar banyak kitab, saya tak sempat nak WhatsApp pada kitab-kitab yang hantar. Pada mereka yang memesan kitab dan di dalam borang daurah online tadi memesan kitab ataupun secara individu memesan kitab, dan dia adalah peserta, beliau adalah peserta di dalam kumpulan daurah kita nanti. Jadi orang yang tak ada kitab, misalnya muda ni, saudara muda kita, dia moga dia muda selalu, masya-Allah, berterusan muda. So ustaz suruh hubungi ustaz, kurang-kurangnya ialah macam mana supaya kitab tu ada depan dia. Ustaz akan share lah dengan dia macam mana nak beritahu. Kadang-kadang kitab tak sampai, so kita nak belajar kitabul ilmu. Kita ni al-ilm fis sutur, ulama kata kita ni ilmu kita ni duduk pada kitab. So kurang-kurang kitab duduk depan tu, kita nampak jelas perkara tersebut. Jadi mereka-mereka yang tak dapat kitab, yang memohon kitab jilid 1 dan tapi pengikuti kursus, maka WhatsApp pada saya macam mana saya nak share dengan dia untuk mudahkan dia nanti, insya-Allah. Kitab saya hilang oleh JDT, tak hilang, tak sampai lagi. Barang yang saya order pun, ada satu saya order emas tu, dah 10 hari tak sampai-sampai lagi. Saya kena beli emas lain pula. So emas tu nak murah sangat. Dia kata 200 emas tu dalam RM50. Saya order tak sampai-sampai. Ya, biasalah musim raya kan. Dia dah tutup awal, tak sampai-sampai. Tak hilang, jangan kata hilang. Tak hilang, tak sampai lagi. Jadi insya-Allah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa qanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang belum sampai tu, yang tak ada jilid 1, yang peserta daurah kita, insyaAllah sida hubungi saya akan share satu benda yang mana dia boleh tengok pengajian, insyaAllah. Lepas tu tak apalah, dia hubungi saya saja. Wallahualam yang baik itu. Wallahualam.